Spectrum Pagi Bernama Radio. Selamat sejahtera keluarga Malaysia. Di waktu ini kita bawakan kepada anda Temu Bual Radio bersama dengan saya Ifan Faruqi, dan ketika ini kita mengangkat tajuk Puspakom memperkasa integriti pendigitalan pemangkin standard integriti. Sedikit pengenalan berkenaan dengan Puspakom ini. Seperti mana kita tahu, ramai orang yang berurusan dengan Puspakom sebenarnya saban hari untuk tujuan pemeriksaan kenderaan masing-masing, dan dari segi statistiknya Puspakom menjalankan lebih 3 juta pemeriksaan kenderaan setahun dengan 54 pusat pemeriksaan di seluruh negara dan 25 tapak lawatan pemeriksaan bagi menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kepada penduduk yang tinggal di kawasan terpencil dan luar bandar. Dalam masa yang sama, Puspakom juga menawarkan perkhidmatan bergerak yang boleh datang ke lokasi pelanggan, dan sejak 2013 Puspakom telah mula melangkah ke arah digitalisasi dalam operasi dan aktiviti pemeriksaannya bagi meningkatkan lagi ketelusan dan produktiviti Puspakom. Dan itu perkara yang akan kita kupas bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Tuan Muhammad Syukur Ismail, yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan, untuk pertama ini, bila sebut tentang integriti melalui pendigitalan, kalau kita lihat kepada pencapaian-pencapaian Puspakom dari sudut akreditasi dah banyak dah. Ada MSISO 17020, MSISO 9001 dan 3 lagi yang lain. Dan kenapa perlu pendigitalan ini untuk tujuan integriti tambahan, Tuan? Okay, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pendengar-pendengar Bernama Radio, dan terima kasih kepada Bernama Radio untuk beri kesempatan untuk kita untuk berkongsi sedikit tentang Puspakom ni berkaitan dengan digitalisasi dan juga apa kaitannya dengan integriti. Pertama, untuk menjawab soalan tu Tuan, Puspakom telah berada di wujud sejak 1994 lagi, di mana kita adalah diamanahkan oleh kerajaan pada masa itu hingga sekarang pun untuk menjalankan pemeriksaan kenderaan di negara ini yang berkaitan dengan akta-akta perundangan lah, iaitu senang dikatakan pemeriksaan mandatory kenderaan perdagangan dan juga kenderaan persendirian. Jadi kita berdasarkan kewujudan Puspakom tu, ia diwujudkan dengan untuk memperkenalkan satu cara pemeriksaan yang menggunakan teknologi, iaitu nama Puspakom tu pun sebenarnya asalnya dia bermula daripada Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sdn Bhd lah. Jadi dan diringkaskan jadi Puspakom Sdn Bhd. Okay? Itu antara yang utama. Jadi semenjak daripada mula sampai sekarang ni, memang banyak perubahan-perubahan yang kita telah lakukan dari masa ke masa selari dengan teknologi-teknologi yang ada lah, untuk menambah baik lagi pemeriksaan aktiviti Puspakom ni, dan juga untuk memberi manfaat yang baik pada pelanggan-pelanggan. Jadi saya untuk berkongsi di era digitalisasi ni, iaitu kita ambil kira daripada 10 tahun sehingga sekarang lah, yang terakhir ni 10 tahun terakhir daripada 2013 sampai sekarang ni, kita telah menambah baik lagi berbagai-bagai proses dan cara kerja dan juga kemudahan-kemudahan untuk memberi manfaat kepada pelanggan, juga di samping memberi manfaat kepada pelanggan juga, dengan lebihnya kita juga dengan digitalisasi ini kita juga dapat mengekang ataupun ruang dan peluang yang mungkin boleh membawa kepada isu-isu integriti dalam pemeriksaan kenderaan. Lebih-lebih lagi kita sebagai badan yang memberi perkhidmatan kepada orang ramai lah kan. Jadi ruang dan peluang ni telah dapat ditutup ataupun dikurangkan lagi supaya tiada berlaku perkara
berkaitan dengan integriti tidak mungkin berlaku perkara itu. Jadi itulah pentingnya digitalisasi dekat sini. Contohnya sekiranya kita ambil secara mudah, dulu mungkin terlalu kita tak buat sistem appointment system, temu janji. Jadi siapa nak datang dia just walk in, ada datang pukul 7 pagi, 8 pagi dah beratur panjang-panjang, walaupun dia tak tentu dia dapat di peluang dia dapat diperiksa kenderaannya tu pada masa yang singkat. Jadi bila kita mulakan dengan membuat My Puspakom contohnya, sebelum ni kita buat juga appointment system yang bukan secara online. Sekarang ni kita buat online system untuk buat appointment dan juga membuat pembayaran sebelum datang ke Puspakom. Jadi dengan itu, contohnya macam kita beli tiket kapal terbang, so kita dapat tengok di mana yang sesuai, masa apa yang sesuai untuk kita book dan kita bayar kat situ sebagai komitmen kita nak buat pemeriksaan dan datang ke Puspakom pada masa dan tempoh dan tempat yang telah ditentukanlah. Jadi dekat situ saja dapat mengurangkan ruang dan peluang untuk sebelum ni mungkin ada yang menggunakan pihak ketiga, ada yang macam-macam, dia nak cepat, dia macam-macam cara dia nak buat, tapi itu mungkin perkara yang kita pun tak pasti juga kan, tapi akhirnya dia akan memcepatkan lagi proses pemeriksaan kenderaan dan juga masa menunggu pelanggan-pelanggan tersebut. Ini antara satu contoh yang telah dilaksanakan di Puspakom sejak beberapa tahun yang kebelakangan sebelum ni, yang mana telah menunjukkan satu manfaat yang baik untuk orang ramai, di mana mereka dapat menguruskan masanya dengan baiklah. Maksud dia tak perlulah datang pagi. Kalau appointment dia dapat pukul 10, datang pukul 10, tak payah bawa duit pun sebab dia dah bayar online. So all perkara-perkara ni semua dapat membantu pelanggan dan juga dia serampang dua mata. Dari segi Puspakom pun kita dapat meninggikan tahap ketelusan, tahap integriti dan sebagainya, dan proses untuk pemeriksaan lebih cepat. Itu antara yang contoh yang saya dapat terangkan secara ringkas dekat sinilah. Bagaimana pendigitalisasi ni sangat penting dan sangat bersesuaian dan untuk menaikkan tahap integriti lah. Dan tuan, berdasarkan kepada penerangan tersebut, termasuk juga kepada asas kenapa pendigitalan itu dilakukan dan juga contoh-contoh digitalisasi yang sudah pun dilakukan oleh Puspakom, seterusnya kita nak bangkitkan berkenaan dengan bagaimanakah mutu khidmat pelanggan dari segi responsif kepada pertanyaan dan juga sistem maklumat untuk manfaat pelanggan-pelanggan Puspakom. Seterusnya dari segi soalan tuan tadi, kita dari segi responsif kita kepada pelanggan-pelanggan, ia juga dapat membantu dengan baiknya. Seperti contoh, saya ambil contoh sekali lagi selain daripada My Puspakom tadi, memang terang-terang kita dapat tahu pelanggan sekarang tidak perlu datang awal, tak perlu menunggu lama, dia ikut appointment, dia datang dan pemeriksaan akan dibuat dalam masa tempoh tuan, kurang daripada 1 jam. Dan kebanyakannya 95% daripada pelanggan yang datang Puspakom yang menggunakan sistem My Puspakom ni, appointment ni, dapat kata orang tu diberi perkhidmatan pada mereka kurang daripada 60 minit, iaitu sehingga tarikh yang hari ini secara puratanya 70% daripada yang tadi tu, dalam masa 1 jam tu kita beri perkhidmatan pada mereka dalam masa 36 minit saja. Maksud dia 36 minit ni satu penambahbaikan yang sangat positif untuk pelanggan juga, yang mana kalau kita tengok 36 minit kita bercakap setiap ni pun dalam setengah jam. Maksudnya dia masuk bagi kenderaan bagi kenderaan
dia dah bayar pun, dia bagi kenderaan pada pemeriksa kenderaan, dia duduk sekejap, tak sempat apa lagi, sekejap lagi nombor kenderaan dia akan dipanggil. Sila ambil semula kunci kenderaan ke untuk pemeriksaan dah selesai. Sebegitu cepat. 36% yang purata yang dapat apa kata orang tu kurang daripada 40 dalam 36 minit lah, lebih kurang 36%, 36 minit. Jadi secara keseluruhannya dulu mungkin pelanggan-pelanggan menunggu sampai 3-4 jam dalam masa satu hari tanpa. Bila dah ada MyPuspakom yang iaitu antara inisiatif digitalisation kita ni, dia dapat membantu pelanggan satu. Untuk Puspakom pula, kita dapat memberitahu kepada pelanggan, sebab bila dia booking tu, dia ada keterusan. Dia akan tengok berapa yang dia kena bayar. Yang selama ni dia sangka pemeriksaan Puspakom ni memakan apa ni banyak dari segi kewangan mereka sebab terlalu mahal. Itu secara maklumat-maklumat yang tidak benar, yang mereka telah apa ni mungkin dapat daripada pihak ketiga. Bila dia sendiri buat booking dalam sistem kita yang sebelah malam pun boleh buat pakai handphone je ataupun pakai komputer, dia tengok, dia pilih pemeriksaan mana, hari apa, dia tengok jumlah pembayaran adalah dah ditetap kat situ, sama daripada RM20 sampai ke RM90 bergantung pada jenis kenderaan. Lori besar-besar tu mungkin dalam RM70, RM80, tapi kalau kenderaan kita contohnya nak tukar nama lah, beli kereta, baru RM30 je. Jadi baru dia tahu selama ni kalau melalui pihak ketiga yang mungkin kita boleh terangkan juga, orang panggil runner kan, mungkin ada dapat maklumat yang salah yang mengatakan sampai RM300-400 untuk buat pemeriksaan Puspakom. Itu adalah satu perkara yang dapat diselesaikan kat sini. Itu yang saya cakap, dia membantu dari segi ketelusan antaranya lah ya. Yang selainnya, bila pelanggan berada di sana, kita ada satu sistem dia panggil live feed. Live feed ni kalau serupa juga macam kat airport, kalau kita pergi tengok kapal terbang, bila kita punya kapal terbang akan berangkat, kita tengok daripada dia punya screen TV tu. Sini pun di Puspakom kita ada juga screen tu. Live feed ni berdasarkan teknologi dan digitalisasi yang telah kita implement di semua apa ni tempat Puspakom seluruh negara. Jadi siapa yang menunggu tu, pelanggan yang menunggu, sebenarnya dia tak perlu dah risau. Dia duduk situ, dia nampak kenderaan dia tu berada di mana, berapa minit lagi atau berapa akan siap ataupun telah siap. Bila dah siap, kita buat announcement, kereta ACT 77, sila datang ambil kunci kenderaan ke apa semua. Dia akan pergi ambil dan dia tak perlu tunggu pun laporan dia. Sebab sekarang kita panggil paperless. Paperless ni maksudnya dia tak payah nak tunggu kita print laporan tu ke apa. Kita akan email terus ke email dia. Jadi dia terus balik dan dia tengok keputusan lulus ataupun tak lulus lah berdasarkan pada tahap pemeriksaan tahap kenderaan mereka bila diperiksa. Right. Itu antara perkara yang banyak membantu. Di samping itu secara responsifnya kita dah dulu kalau tak puas hati yang Puspakom ke apa, dia kena datang Puspakom untuk pergi bagi komplain ke ataupun nak bertanya apa pun. Sekarang kita dah ada, dia panggil apa ni, live chat, chatbot, di semua ni social media dan sebagainya yang 24/7. Maksud dia bila-bila dia rasa dia nak sampaikan dia punya komplain tu kepada kita secara official, dia ada channel-channel, saluran-saluran yang tak perlulah dia nak telefon tunggu Puspakom angkat telefon, tak perlu. Situ pun kita ada customer care, kita ada dan berbagai-bagai lagi. Ini semua adalah manfaat-manfaat digitalisasi yang dibuat di Puspakom lah sepanjang tempoh 10 tahun terakhir ni lah. Ya, dan kalau boleh saya minta di sini ya, untuk manfaat para pendengar yang baru sahaja mengikuti kami ketika ini, kita bersama dengan Tuan Muhammad Syukur Ismail, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, untuk kita bicarakan tentang Puspakom memperkasa integriti, pendigitalan, pemangkin standard integriti.
Dan tuan sebut berkenaan dengan runner dan perkara itu pastinya mendapat perhatian ramai orang. Itu nak bangkitkan apakah langkah yang dilakukan oleh Puspakom untuk menangani isu runner yang mungkin menjalankan aktiviti yang tidak sah dan berlegar-legar di perkarangan Puspakom, tuan? Ya. Ya, satu kita runner ni adalah satu di mana-mana pun yang memberi perkhidmatan akan ada individu-individu yang menjalankan perkhidmatan runner ni. Dia bukanlah dilantik oleh Puspakom ataupun bahagian-bahagian lain, perkhidmatan lain. Dia datang ke perkhidmatan sampingan dalam industri perkhidmatan. Dah berkurun-kurun lah runner ni akan ada. Tapi yang penting sekarang tujuan runner ni untuk dia seolah-olah memberikan kata orang tu kemudahan kepada pelanggan yang mungkin pelanggan tu tak ada masa nak bawa kenderaan mereka ataupun tak tahu selok-belok untuk membuat pemeriksaan di Puspakom. Dia memang dah resmi, orang kalau dia nak dapat kemudahan cara tu, ada orang bagi perkhidmatan, dia akan gunakan. Okey, jadi itu adalah perkhidmatan mereka yang tak ada berkaitan pun dengan Puspakom pun, sebab kita pun tak lantik dia tadi, kan? Tapi ada runner-runner kalau yang menjadi wakil pada pelanggan secara betul dan tidak memanipulasikan pelanggan dari segi bayaran yang tinggi dan sebagainya, itu hak masing-masing, hak pelanggan juga. Tetapi sekiranya pihak ketiga ni ataupun runner yang tidak beretika, contohnya dia charge pelanggan terlalu tinggi, macam saya kata tukar hak milik RM30 saja di Puspakom, bawa kereta Puspakom, buat appointment, bayar RM30, lulus tak lulus datang balik sebab mungkin ada yang tinted gelap ke apa-apalah, kan. So jadi tapi mungkin kalau kita tengok dekat tiang-tiang lampu dekat Facebook, setengah-setengah dia ni adalah perniagaan mereka. Dia cakap buat pemeriksaan semua sekali siap lulus, katakan RM300-400. Jadi orang ramai mungkin tengok Puspakom mahal sangat bayar, tapi itulah hakikatnya. Kita cuma dibenarkan itu semua tarif kerajaan tu, dibenarkan untuk charge setakat itu saja, RM30 untuk tukar nama. Tapi pihak-pihak ketiga ni ataupun runner ni, dia mengaut keuntungan cara macam tu, dan dengan mungkin ada setengah-setengahnya mungkin cuba membuat satu kata orang tu menakut-nakutkan orang ramai, kena melalui dia baru boleh lulus ke tidak, jangan mimpi nak lulus lah, macam-macam. Ini semua perkara yang dibuat yang untuk pelanggan-pelanggan yang tidak mengetahui, mereka akan dimanipulasikan lah. Ya. Dan kali itu pendetalan ini penting kerana bila adanya central monitoring system ini semua membantu pelanggan-pelanggan untuk berurusan langsung dengan Puspakom dengan lebih mudah, lebih interaktif dan lebih pantas urusannya. Jadi untuk kehadapan ini, apakah saranan dan juga seruan tuan kepada pendengar-pendengar kita supaya mereka memanfaatkan inisiatif yang dilaksanakan oleh Puspakom ini untuk keselesaan mereka dan dalam masa yang sama membantu perkhidmatan Puspakom yang lebih baik untuk masa akan datang? Ya. Saya apa yang kita buat ni untuk digitalisasi dan sebagainya ni, macam saya kata tu, serampang dua mata. Maksud dia, satu, kita memang nak menambah baikkan tahap perkhidmatan kita, tahap integriti, kualiti pemeriksaan kita dan sebagainya. Dan satu peringkat lagi, memudah carakan pelanggan-pelanggan dalam membuat urusan pemeriksaan kenderaan, yang mana ini adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang mereka perlu buat pun, dan juga demi kebaikan mereka dari segi kenderaan mereka akan dipastikan selamat berada di atas jalan raya. Jadi untuk kita sangat mewar-warkan kepada orang ramai supaya dapat memanfaatkan segala inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh Puspakom, seperti membuat appointment system dan sebagainya, itu dapat membantu mereka
mereka akan merasakan pengalaman itu sendiri dan mereka akan tahu seterusnya yang mana apa yang telah maklumat-maklumat yang tidak sahih ni sebenarnya memang tidak benar dan sebenarnya sangat mudah untuk membuat pemeriksaan dan sangat murah, mudah dan cepat untuk membuat pemeriksaan dengan Puspakom ni. Itu yang kita nak war-warkan kepada orang ramai semula. Saya faham ada pelanggan-pelanggan tidak biasa dengan pemeriksaan kenderaan ni sebab contohnya kita mungkin buat penukaran kereta mungkin 5-6 tahun sekali ataupun tak pernah buat pun, pakai kereta tak pernah tukar contohnya. Jadi kita tak ada pengalaman berurusan di Puspakom. Jadi sekiranya kita berjumpa dengan mereka-mereka yang memang suka memanipulasikan orang-orang macam ni, dia akan memberi cerita-cerita yang mungkin menakutkan ataupun yang membuat mereka rasa susah untuk pergi Puspakom ni. Dia perlukan sangat runner-runner tu. Jadi saya terlupa cakap tadi, runner ni kita ada satu inisiatif yang kita buat, tidak lama lagi akan dilancarkan insya-Allah. Kita akan mendaftar runner-runner ni yang mana dia akan mengikut satu kata orang tu satu kriteria yang tertentu, cara-cara kerja yang tertentu yang mana dia akan jadi satu macam disahkan untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi cara macam tu mungkin kita dapat satu proses perniagaan yang sihat lah untuk pelanggan dan juga untuk mereka yang membuat perniagaan sampingan seperti runner-runner ni lah. Baik. So tiadalah berlaku isu-isu seperti ulat dan sebagainya yang memanipulasikan orang ramai yang tidak tahu tentang selok-belok pemeriksaan kenderaan. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Syukur Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, kerana dia sebut tentang pendigitalan itu. Saya rasa saya juga di antara pelanggan yang sudah pun merasai, tapi bukan dalam masa yang terdekat lah. Saya ingat dalam 2-3 tahun yang lalu, kereta Wira berusia 20 tahun yang sedang saya bawa sekarang ni nak renew that tag. So kena melalui Puspakom. Tapi pengalamannya sangat licin, sangat smooth, pengalamannya sangat baik. Boleh duduk sambil duduk aircon tu, tengok Puspakom buat peperiksaan dan keluar dapat kunci, jalan. Very pengalaman itu sangat baik dan kita harapkan supaya pengalaman itu juga anda dapat rasai, dan kerana itu tetamu kita kongsikan kepada anda apakah inisiatif Puspakom supaya anda juga dapat melalui pengalaman yang sama yang lebih baik melalui nikmat digital yang kita ada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita, dan ini adalah untuk Temu Bual Radio edisi kali ini. Bagi anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kundasang FM